Sedekah tu bagus, kita nak jadikan lifestyle. Tapi sedekah tu nampak sangat ia sebagai bahan paparan. Dah jadi sebagai bahan paparan. Kalau sampai satu ketika, kalau kita sedekah kita tak ambil gambar, tak ambil video, tak sah pula sedekah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Hana Ismail sekali lagi dalam Tazkirah to You, The Power of Giving, istimewa daripada Hijabista sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan subhanallah, pada hari ini kita masih lagi meneruskan tentang topik kita The Power of Giving bersama-sama dengan PU Amin kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, mana sihat ya? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Masya-Allah, nampak bersemangat, ceria. Semangat pagi ni ya. Walaupun puasa, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kita nak cerita tentang memberi, kita kena semangatlah untuk kita Allah. terus memberi. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, biasanya kita akan cerita pasal the power of giving kan. Kali ini fokus kita adalah bagaimana kita nak jadikan giving itu sebagai lifestyle kita. Masya-Allah kan. Sebab apa? Bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling baik untuk kita mendidik kita punya habit. Betul. Habit-habit yang baik kita kena develop pada bulan Ramadan. Sebab apa? Masa itulah kita akan develop kita punya habit pemakanan yang baik, waktu tidur yang baik, tidur tepat pada waktunya semua-semua kan, rehat dan sebagainya. Kata orang, makan bersama-sama dengan keluarga. Dan kali ini macam mana kita nak develop habit untuk kita lebih banyak memberi, lebih banyak bersedekah. Jadi mungkinlah dari perspektif PU Amin sendiri kan, sebenarnya macam mana kita nak jadikan berinfak ini, bersedekah ini sebagai lifestyle kita, tambah-tambah lagi di bulan Ramadan. Tafadhal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masuk dalam bulan Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni memang bulan untuk Allah Ta'ala ingatkan orang lain. Sebab tu adanya puasa. Kan, untuk kita rasa susah, untuk kita rasa lapar dan dahaga. Walaupun kita tak rasa, saya dah biasa, dah berlapar dahaga. Tapi Allah Ta'ala tetap, kan? Orang kata kita dah biasa dah benda tu kan. Tapi Allah Ta'ala tetap nak rasakan, kau kena rasa macam orang lain. Susah, dia tak makan dia. Dan begitu juga, bila sebut tentang lifestyle, tentang kehidupan kita, kita kena ada rasa untuk lebihkan orang lain. Itu yang ada dalam Islam. Cantiknya agama ni, bukan semua yang ada pada apa yang kita miliki ni hanya milik kita. Harta kita, pangkat kita, kita hanya menikmati saja. Kita tak miliki semuanya itu. Dan kita kena kongsikan bersama dengan orang yang di sekeliling kita. Itu hebatnya orang yang beriman tetapi dia berharta. Dia beriman, dia berkuasa. Dia beriman, dia ada segala-galanya. Maka apa yang dimiliki itu akan dikongsikan kepada orang di sekeliling. Sebab itu kita kata lifestyle, kita nak jadikan sedekah, infak sebagai lifestyle, dia balik kepada iman kita balik. Kepercayaan kita. Berapa banyak ayat-ayat Quran ataupun dalil-dalil yang dalam hadis melalui daripada Al-Quran itu sendiri menceritakan tentang kamu kena buat satu benda ni, kalau kamu buat, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa dia? Sedekah, memberi. Allah Ta'ala bagi satu ayat Quran, umpamanya orang bersedekah itu kama salih habbatin ambatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Daripada satu ranting ada 7 ranting, ada 7 macam-macam panjang berjela kan. Nak katanya Allah Ta'ala nak terangkan orang yang bersedekah ini, kelebihan, nikmat, keistimewaannya dia tak macam orang yang buat amal-amalan lain. Masya Allah. Sebab dia lebihkan orang, sedangkan dia tahu dia pun rasa macam tak cukup, dia pun ada kelemahan, ada kekurangan. Jadi secara permulaannya untuk kita jadikan sedekah dan infak itu sebagai lifestyle, Hana, kita pastikan macam mana kepercayaan kita tentang apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Tapi kalau kepercayaan kita, apa yang Allah Ta'ala janji kepada kita. Kalau kita tahu Allah Ta'ala janjikan yang terbaik untuk kita dengan amalan sedekah, insya-Allah kita fokus dengan amalan sedekah dalam kita melakukan kefarduan yang lain, insya-Allah agama kita dah lengkap. Apa yang kita nak persembahkan kepada Allah tu dah cantik dah. Dah cantik dah. Kan? Tapi yang problemnya hari ni, bila kita dah buat macam-macam amal kebaikan tapi terselit sombong, terselit kedekut. Ya Allah Ta'ala ni kecam sangat, Allah Ta'ala ancam sangat orang yang kedekut, orang yang sombong, orang yang takut harta habis. Kan? Jadi perkara-perkara ni kita kena campak jauh-jauh untuk jadikan sedekah sebagai lifestyle kita, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, barakallah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kita punya kepercayaan tu kena utuh bahawa bila kita memberi itu, Allah akan pulangkan beribu-ribu kali ganda lebih baik kepada kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Hana percaya yang keduanya adalah bila kita ada didikan yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala
Hana tengok kanak-kanak kan rata-rata pada kita yang mungkin bila dapat pekerjaan, perkara pertama yang mereka buat adalah beri pada mak bapak. Betul. Bukannya dapat gaji pertama je nak nak beli kereta. Dapat gaji pertama nak beli rumah. Pandangan PU Amin bagaimana? Betul. Quran pun sebut benda pertama yang kita kena tengok ataupun kita kena sedekahkan pada mak dan ayah kita. Kadang-kadang kita ni diri kita sendirilah kan, kita fikir rasa aku nak sedekah sana, aku nak sedekah sini, aku nak buat konten video sedekah sana, sedekah sini kan. Nak buat macam-macam ni konten-konten benda macam ni bagus. Tapi kadang-kadang terfikir rumah mak kita tu bocor. Tak ada siapa nengok. Kan, mak kita kat dapur tu barang dapur tak ada, tak cukup, tak lengkap. Kita tak kisah. Kan kita rasa tak apalah, aku bagi bulan-bulan tu cukuplah kan. Keperluan-keperluan lain kita tak kisah. Tak betul tu. Tak betul. Walaupun kita ni banyak sedekah sana, sedekah sini, kita pergi luar negara, dalam negara, tapi mak ayah kita paling utama. Mak ayah kita paling utama. Dan kemudian keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita sebagainya. Ada orang juga kat luar sana, kalau bab sedekah, bab berjual, bab memberi itu nombor satu. Tapi nafkah kat nafkah pada isteri terabai, nafkah pada anak-anak terabai. Benda ni yang kita tak nak. Adakah amalan ni kita buat semata-mata untuk menunjukkan kita hero di mata manusia, ataupun kita ni nak buat sedekah untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kita balik pada iman ni tadi. Kan, kalau kita tahu bahawa memberi pada mak dan ayah kita, bersedekah pada mereka tu lebih utama, dan kita mendahulukan mereka, bukan makna kata kita tak boleh buat sedekah yang lain, Ana. Kita mendahulukan mereka, dan insya-Allah Allah Taala akan mudahkan rezeki kita untuk dibuka pula kepada orang lain. Masya-Allah. Sedekah-sedekah itu untuk kita sampaikan. Ini kita kena faham konsep hari ni. Kan, kadang-kadang hari ni saya terkejut ataupun saya nampak macam tak seronok sikitlah, Ana, kan. Sedekah tu bagus, kita nak jadikan lifestyle. Tapi sedekah tu nampak sangat ia sebagai bahan paparan. Dah jadi sebagai bahan paparan. Kalau sampai satu ketika, kalau kita sedekah kita tak ambil gambar, tak ambil video, tak sah pula sedekah kita. Kalau orang tak nampak kita bersedekah, kita rasa macam aku tak buat benda ni kot, dan orang pun tak percaya engkau ni ahli sedekah. Kan? Sampai satu ketika esok macam kita semayang kita rasa semayang kita tak sah kalau kita tak upload dalam social media. Sedangkan benda-benda ni sekadar orang kata sikit-sikit tak apa, tapi kalau dah jadi lifestyle seperti itu, sedangkan sedekah tu orang kata asal buat je, itu yang salah tu. Betul. Sebab tu kita hari ni nak balik pada cerita kita tadi, bahawa utamakan yang mana dulu. Kalau kita tahu fokus utama kita nak bagi kepada siapa yang berhak, yang patut menerima haknya, so kita tak ada masalah lah dengan sedekah-sedekah yang lain, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Jadikan sedekah itu lifestyle, bukan jadikan konten sedekah itu lifestyle. Jangan. Itu yang kita kena tukar sikit. Betul. Allah SWT wa ala alihi, kita nampak sekarang ni kan, kita dah dipaparkan dengan banyak keseronokan dunia. Boleh beli itu, boleh beli ini. Jadi rambang mata tau. Orang beli tu kita pun nak beli. Semua nak. Sampai hatta kita melupakan sebenarnya tujuan utama kita sebenarnya dalam dunia ini adalah bukan sahaja untuk dunia, tapi adalah untuk memberi kepada orang lain. Jadi kita lebihkan, tak apalah, minggu depan nak simpan duit, nak beli ni. Padahal sebenarnya lebih afdal simpan duit untuk bagi kepada orang. Ya, betul. Pandangan macam mana kita jadikan itu sebagai tukar sikit perspektif. Mentaliti kita itu bahawa kita ni mencari rezeki untuk kita membagikan juga orang sekeliling kita. Bukannya untuk diri kita je. Nak beli ni, nak beli handbag tu, nak beli baju tu, nak beli baju ni. Betul. Sebab itu dalam Islam ni kita diajar dengan perkataan zakat. Dan zakat tu termasuk dalam rukun Islam kita, kan. Tu wajib. Dan zakat ni dia bukan sekadar zakat fitrah aja. Kan, masuk bulan puasa zakat fitrah. Zakat fitrah ni zakat individu lah, zakat kepala kita. Tetapi zakat-zakat lain, contohnya bila kita ada harta yang banyak, duit yang banyak. Satu hari kita rasa macam mana tak, Ana? Kita cari duit, kita nak cari duit ni bukan senang. Kan orang-orang yang berjaya ni dia kata dia terpaksa berpanas lah, dia terpaksa kena tipu lah, macam-macam. Jadi sampai satu tahap dia dapat duit banyak, dia kaya, dia berjaya. Dan sampai satu tahap orang seperti ini ataupun kita yang akan merasakan bahawa semua ni hak aku, semua ni milik aku. Dan disebabkan nak menghilangkan rasa keakuan ataupun harta ini milik aku, Allah Ta'ala fardukan kepada kita sedikit ataupun suku daripada duit itu untuk kita zakatkan, untuk kita sampaikan kepada 8 asnaf. InsyaAllah. Sudahlah portion tu sedikit, kita ada duit banyak, Allah Ta'ala minta keluar suku aja. Dan suku tu pula, ambil tu pula bahagi pada 8 orang. Maknanya agama ni bukan paksa kita teruk pun. Agama ni nak minta asal kau buat je, asal kau bagi je, kan, supaya nak hilangkan rasa cukup tu. Syarat supaya nak hilangkan rasa macam aku pemilik segala-galanya. Itu agama nak ajar kita. Yang kedua, kita nak rasakan sebenarnya dalam kita memiliki apa yang kita ada ni, duit, kekayaan, duit gaji kita, walaupun yang bagi gaji pada kita tu majikan, bos kita, tapi sebenarnya orang-orang yang di sekeliling kita yang kita tak nampak ni, mereka juga
mereka juga orang kata berperanan menyebabkan apa yang kita ada hari ini kita dapat. Contohnya apa yang kita ada hari ni kan dari segi kekayaan kita, keuntungan syarikat apa semua. Kalau tak ada orang menonton kat luar sana, tak jadi apa yang kita tengok, tak ada viewers, tak ada likers, tak jadi apa kita buat dan benda tu takkan berterusan. Dan disebabkan penghargaan kita pada manusia, takkan kita tak boleh untuk memberi kepada orang. Kalau kita memberikan dengan nilai sedekah. Kan kadang-kadang kita nampak lah, kadang-kadang kita nampak bila lalu aja tabung ke, bila orang datang sedekah, bila orang minta apa, kita kadang-kadang berkira-kira dari segi duit kita untuk kita menyampaikan. Sebab kadang-kadang kita rasa satu hari kalau aku nak bagi, apa Allah Ta'ala nak bagi balik kat aku. Dia sampai tahap macam tu. Kan kadang-kadang kita rasa macam aku nak bagi ni, nak bagi RM1. Bagi 50 lah. Sebab ustaz kata kalau bagi 50 kali dengan 100, kali dengan 10 dapat lagi dalam 500 ke 5,000 ke, banyak tu. Kejap lagi dapat payment lagi tinggi, bagi pula. Kita berkira-kira dan lepas kita buat tu kita berfikir pula, bila aku nak dapat balasan Tuhan nak bagi kan. Allah. Sedangkan tak kala kita buat tu pahala ada, tetapi keberkatan tu dah hilang. Sebab tu balik kepada kefahaman kita nak memberi sedekah ataupun kefahaman dalam kita nak infak, kita nak apa sebenarnya. Kan? Allah Ta'ala dah janji, Allah Ta'ala akan bagi, tapi yang sebenarnya guni ataupun pahala besar yang Allah Ta'ala sedia tu dah di akhirat. Itu yang wajib bagi kita. Yang dekat dunia ni bonus. Kalau Allah Ta'ala bagi balas, ada. Dan insya-Allah orang yang sedekah, orang yang berinfak ni Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Orang ni Allah Ta'ala pandang dengan pandangan kasih sayang. Jadi buat je. Lebihkan apa yang kita ada ni pada orang lain, insya-Allah. Itu yang dinamakan sebagai ithar. Lebihkan kepada orang lain, Allah Ta'ala akan lebihkan kita, insya-Allah. Itulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ramai kalangan kita ni yang tak sedar sebenarnya jodoh, rezeki, maut semua Allah dah tentukan dah. Jadi kita ni kat dunia ni tak perlu nak risau lagi dah sebenarnya. Tapi apa yang perlu kita bimbangkan adalah bagaimana kita dekat akhirat besok. Dan sebenarnya lifestyle yang kita buat sekarang ini iaitu bersedekah tu adalah sebenarnya antara saham akhirat kita. Jadi cakap pasal kita ni nak menerapkan dalam diri kita bahawa lifestyle ini adalah saham akhiratku, bukan habuan duniaku. Ini adalah satu benda yang mungkin kita nak kena beri pemahaman yang secukup-cukupnya. Mungkin Ibu Amin ada tips lah sebenarnya macam mana cara untuk kita terapkan dalam kepala otak kita ni bahawa ini adalah lifestyle untuk habuan akhirat kita, insya-Allah. Dia sebenarnya untuk kita jadikan sebagai nilai sedekah dalam diri kita ni, kita mungkin fikir kita nak jumlah yang banyak. Ada banyak, alhamdulillah lah. Tapi kita paling penting nak buat sesuatu yang baik tu. Kita didik dengan istiqamah dulu anak kan. Istiqamah maksudnya dapat kita maintain kan. Paling kurang ulama kata 40 hari. 40 hari. Lepas tu ada kawan-kawan kita geng-geng karku, geng-geng tabligh ni kan. Dia keluar 40 hari ni sebab dia nak dapat maksud istiqamah tu. Insya-Allah lepas dia keluar 40 hari dia akan dapat maksud yang sebenar macam mana untuk buat kerja baik. Macam tu juga kalau kita nak pasti sembahyang jemaah kita tak tinggal. Confirm pastikan 40 hari sembahyang jemaah kita takkan tinggal. Macam tu juga sedekah. Cubalah buat, macam mana hujan melanda pun kau dah sediakan RM40 untuk 40 hari. Contoh satu hari RM1 contoh. Kan satu hari RM1. Ataupun paling payah, banyak alasan nak pergi surau tabung lah, payah kan. Saya ni orang masjid AJK tak suka dengan saya. Apa payahnya? Ambil je tabung sendiri, letak aja dekat tepi katil, lepas subuh letak. Dapat dah pahala sedekah subuh. Yang Nabi sebut malaikat akan turun, ada 2 malaikat datang, satu malaikat akan cari siapa yang bersedekah, dia akan bagi rezeki pada orang bersedekah di pagi hari ni. Itu nama sedekah subuh kan. Siapa yang kedekut rasa macam tak payahlah aku sedekah, malaikat akan kecikkan dan malaikat akan doa agar disempitkan rezeki dia. Jadi maksudnya letakkan tabung tepi kita punya katil. Kan ni bukan tips lah, orang kata benda mudah untuk kita buat je lah kan. Kemudian kita letak RM1, esok RM1 lagi, esok RM1 lagi. Kita dah sediakan duit tu tepi tabung, kita caranya ambil masuk. Kan? Supaya kita didik. Benda tu akan kita dapat 40 hari dan selepas daripada tu percayalah anak. Selepas daripada kita akan rasa macam kalau tak buat sedekah, kita punya hari tu rasa tak sempurna. Macam kalau kita tertinggal solat, kita rasa dah libang libu, orang Perak kata kan. Bulan-bulan rasa macam berkicau-kicau dalam perut ni, ada rama-rama. Jadi rasa macam tak seronok. Dan kalau kita sedekah pula akan datang, kita akan rasa macam okey, aku nak tambahkan lagi. Kita ajak pula pada orang dan kita cerita pula pada orang tentang sedekah ni seronoklah, aku buat macam ni. Mulakan dengan cara macam tu. So tips saya yang paling mudah, ambil satu tabung, letak tin kecil ke kan, macam tabung ada hari ni. Pecah ke tak pecah ke, letak je RM1, insya-Allah. Istiqamah tu dulu. Lepas didik 40 hari, contohlah 40 hari, lepas tu jadi mudah. Masya-Allah. Jadi boleh, tak ada masalah, ringan je insya-Allah. Pokok pangkalnya nak buat ke tak? Pokok pangkalnya kena mula. Kena ada latihan. Kena mula dan latihan masya-Allah. Hana suka tadi bila Ibu Amin cakapkan tentang mendapat keberkatan ni dalam hidup dengan bersedekah kan.
Sebab apa? Allah SWT kan, kadang-kadang keberkatan kita tak nampak sebenarnya dalam bentuk yang bagaimana. Mungkin anak yang soleh yang mendengar kata. Betul. Kan? Jadi sebenarnya nak kita mengundang keberkatan dengan bersedekah ni, ada pasti banyak sebenarnya cerita-cerita yang mungkin Ibu Amin boleh kongsikan kepada kita. Antara cerita yang macam Masya Allah, macam tu sekali dia bersedekah dapat keberkatan yang begitu. Mungkin ada kisah-kisah yang boleh kita kongsikan yang sebagai pembakar semangat untuk kita lah. Kalau kita sebut pasal cerita-cerita sedekah ni, infak ni, banyak sangat kita ambil daripada kisah para sahabat lah. Masya-Allah. Kalau Ana pun kan, kalau kita pergi umrah, kita akan telusuri kisah Saidina Uthman ibn Affan. Masya-Allah. Saidina Uthman ibn Affan ni satu orang sahabat Nabi yang jiwanya dia bukan lembut, makna lembut, dia pemalu, dia penakut, tetapi dia lembut, santun, budi dia tu cukup hebat. Dia antara orang yang sangat menjaga akhlak depan Rasulullah. Dan Saidina Uthman bin Affan ni, satu hari bila Nabi kata siapa saja yang boleh mencari mana-mana perigi dan diwakafkan kepada orang Madinah, sebab kita tahulah Madinah ni bukan tempat yang sumber air tu banyak, tak macam Mekah ada telaga Zamzam. Jadi siapa yang dapat ini, maka dia akan dapat satu jaminan syurga Allah. InsyaAllah. Sahabat ni bila dengar dapat jaminan-jaminan syurga ni, diorang akan cuba buatlah. Siapa yang kuat boleh pergi perang, dia akan jadi orang pertama untuk berada di barisan hadapan. Siapa yang ada duit, diorang lah kena pergi ke hadapan. Sayyidina Uthman ni pula bila dengar, dia pergi cari semua perigi-perigi yang ada dekat Madinah tu. Dan kebanyakan perigi ni dekat Madinah, waktu awal-awal Nabi sampai dekat Yathrib dekat Madinah, adalah milik orang Yahudi. Sebab Madinah ni memang orang Yahudi yang ramai duduk kat situ. Kaum Khazrajnya, Nadirnya, Qainuqa'nya. Jadi Sayyidina Uthman pergi jumpa dengan Yahudi ni tadi. Dia tawarkan harga lebih tinggi daripada Yahudi tu tawarkan harga tu. Contohlah, Yahudi tu kata, dia pergi jumpa Yahudi tu, Sayyidina Uthman kata, aku nakkan perigi ni, aku nak beli dengan harga yang kau bagi pada aku. Yahudi kata, aku nak bagi dengan harga 5,000. Sayyidina Uthman kata, aku beli dengan harga 10,000. Punya kaya. Kalau kita minta tawar, tak boleh ke nak nego-nego sikit. Itu kita. Sayyidina Uthman punya kaya dan niat sungguh-sungguh nak sedekah. Yahudi bagi harga 5,000, dia up 10,000. Dan akhirnya telaga itu perigi tadi diwakafkan dan diinfakkan kepada umat Islam. Dan disebabkan itulah harta keturunan Sayyidina Uthman ni tak berkurangan sampai hari ini. Disebabkan itu, kalau Hana tengok, kita tengok kan Hana, ni benda real tau. Saya masuk dalam Facebook, saya semua orang dah paparkan. Kita nak masuk ke Masjid Nabawi tu, sekarang ni dah siap dah hotel tu. Ada satu billboard dia tulis, syarikat ini yang buat, siapa yang buat, bila siap, dan pemilik tanah, tamlikil ab, pemilik tanah ni 2022. Siapa pemilik tanah tu? Sayyidina Uthman ibn Affan. Harta dia bukan 7 keturunan. Sampai tahun 2022, daripada 1400 tahun dahulu masih lagi kekal. Ini hebatnya nilai sedekah hasil satu perigi je. Kan? Nabi kata, Allah Ta'ala jamin harta engkau. Bukan saja dia dapat, keturunan dia dapat. Sebab itu kita sebut pasal apa Allah Ta'ala nak bagi ni, Allah akan bagi. Yarzuqu man wa man yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala kalau nak bagi, dia bagi tanpa kira-kira. Jadi kalau kita rasa macam berkira-kira untuk keluarkan duit kita, macam mana kita nak dapat apa yang Allah Ta'ala nak bagi kat kita kan? Wallahu a'lam. Masya-Allah. Hana kira satu kisah yang cukup hebat sebagai penutup untuk tazkirah tu kita pada hari ini. Jazakumullah khair jazak buat Ibu Amin di atas perkongsian yang cukup hebat. Mungkin kata-kata akhirlah kepada penonton Hijabisa kita untuk mereka memperbanyakkan lagi amalan mereka, terutama sedekah di bulan Ramadan Al-Mubarak ni, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Apa pun yang kita buat pada hari ini, kita niatkan kerana Allah Ta'ala lah, ikhlas, dan kita buat itu kita harapkan gantian yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Dan kalau kita tengok macam mana orang dalam kubur, kata Allah dalam Quran, laula akhartani, kalaulah boleh engkau bangkitkan aku dan kau lewatkan sekejap sebelum ajal aku nak sedekah dahulu. Jadi amalan sedekah ni amalan yang sangat dirindui oleh ahli barzakh, orang yang telah dikebumikan pada hari ini. Jadi kita yang masih lagi belum dikebumikan, belum disumbat kapas dalam hidung kita ni, kan, bau tanah pun belum ada lagi, kan. Jadi kita cubalah guna apa yang kita ada, walaupun sekecil-kecilnya, untuk kita sedekah pada mak ayah kita, keluarga kita, insya-Allah, kemudian kepada umat Islam. Dan apabila umat Islam tu mendapat manfaat daripada sedekah kita, agama itu juga akan mendapat keberkatan. Amin, 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 insya-Allah.
Semoga kita semua menjadikan sedekah itu lifestyle kita dan Islam itu lifestyle kita, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe kami di YouTube Hijabista, dan panjang-panjangkan lagi perkara yang baik ini, yang khair ini kepada orang lain. InsyaAllah ini pun sebenarnya anda punya amal sedekah anda. Anda panjang-panjangkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.